apa khabar semua? Dalam video ni kita nak tengok 5 amphibious vehicle yang paling best. Amphibious vehicle ataupun kereta amphibia ni, dia macam kereta dua alam lah. Dekat darat pun dia boleh jalan, dekat atas air pun dia boleh jalan. Tapi korang jangan samakan pula dengan hovercraft, sebab hovercraft ni dia tak ada tayar. Tak aci lah kan? Jadi kereta yang kita nak tengok ni, dia mesti function dengan betul. Rupa dia tak pelik sangat kalau nak guna, dan dia agak stabil lah dekat atas air. Lagi satu korang kena ingat, amphibious car ni dia tak boleh menyelam tau. Ke boleh juga nanti korang tengok lah. Jadi kalau dekat negara kita ni, time banjir, memang sepatutnya wajib nak kena ada benda ni untuk search and rescue. Lepas tu kalau untuk personal use, sekali-sekala balik kampung tu, boleh lah jalan-jalan kampung, naik kereta dalam sungai atau dalam parit dekat kampung korang. Barulah tak jam nak pergi beraya. Betul tak? Nak pergi Langkawi pun senang, bawa kereta sendiri je, tak kisah air pasang ke surut. Okey, jom kita tengok. Di tempat kelima, senarai amphibious vehicle ni adalah sebuah bas sebenarnya. Dia bukannya kereta. Kenapa bas ni boleh masuk list ni adalah sebab siapa sangka bas yang besar gedapak macam ni boleh terapung dekat atas air. Jadi sebelum bas ni dicipta pun, memang orang tak percaya bas ni boleh terapung. Tapi founder syarikat Hafen City River Bus dari Germany ni, dia buat juga untuk jadikan bas ni bas pelancong dekat bandar dia. Jadi bas ni dibuat menggunakan chassis lori MAN. Dan setakat ni function bas ni adalah untuk tour bandar tu, dan bila sampai dekat sungai dalam bandar tu, dia boleh masuk terus dekat sungai tu. Dah jadi macam river cruise pula. Saya perasan macam dekat Melaka ada bas macam ni, tapi dia tak adalah secanggih bas ni. Sebab yang ini memang full size punya bas, siap ada aircon semua. Jadi kalau ronda-ronda KL naik bas ni, lepas tu rasa nak masuk dalam Sungai Kelang tu, best juga kan? Tapi nampak kalau untuk application yang macam ni lah, lebih kepada untuk tourist attraction lah. Untuk usefulness nak guna hari-hari sebagai private vehicle tu memang tak sesuai. Baik, di tempat keempat pula, senarai amphibious vehicle yang best ni adalah Gibbs Aquada. Gibbs Aquada ni kalau dia ada dekat atas jalan, sekali pandang macam kereta sport biasa. Tak perasan pun yang kereta ni boleh jalan dekat atas air. Kenderaan ni dibuat oleh Gibbs Sport Amphibian. Gibbs tu nama owner dia lah. Dia ni orang New Zealand, dan dekat atas darat dia boleh pergi sampai 160 km sejam. Kalau dekat atas air lebih kurang 50 km sejam. Untuk sebuah kenderaan dua alam, ini kira laju lah ni. Korang janganlah compare speed dia dengan Myvi pula. Myvi lagi laju. Kereta Gibbs Aquada ni boleh pergi laju macam ni sebab memang dia orang design kenderaan ni dari ground up. Maknanya memang design daripada tak ada benda kepada ada sebuah kereta. Dia bukan macam bas terapung tadi. Kalau bas tadi dia ambil chassis dari orang lain, body dari orang lain, tapi Aquada ni semuanya company ni buat sendiri. Advantage kalau buat sendiri ni adalah dia akan ada banyak innovation lah company ni. Sampaikan dia orang pegang lebih 60 patent untuk teknologi amphibian vehicle ni. Tapi kelemahan dia pula, bila semua nak develop sendiri, cost R&D tu akan jadi mahal lah. Siapa nak tanggung cost tu? Customer lah yang kena tanggung. Jadi itu masalah Gibbs Aquada ni, sebab harga dia kalau kita convert duit Malaysia sampai RM800,000. Ini tak termasuk tax tau. Jadi RM800,000 untuk kereta 2 seater susah juga nak jual ni. Jadi kereta ni jadi macam status simbol ataupun mainan orang kaya-kaya lah. Even dekat overseas pun dia ada, tapi dia tak popular. Sebelum tu, kalau korang nak info lagi banyak pasal teknologi automotif, cara penjagaan kereta, market automotif yang semasa, tips-tips beli kereta dan macam-macam lagi, saya akan hantarkan email kepada anda setiap minggu tentang info-info ni untuk tambahkan ilmu pengetahuan kita semua. Saya panggil projek ni Nota Ahad, dan paling best, Nota Ahad ni percuma je, tak perlu bayar apa-apa. Jadi saya jemput anda untuk sign up pada Nota Ahad ni. Gunakan link dekat bahagian description dekat bawah. Pergi dekat situ, masukkan email, dah settle. Sekali lagi, free of charge tau. Dah lah free. Lepas tu tiap-tiap minggu akan dapat email, termasuklah bahan bacaan saya dan apa saja yang menarik dalam dunia otomotif. Memang jimat masa sebab korang tak perlu lagi dah cari dekat tempat lain. Dan saya memang saja buat Nota Ahad ni percuma supaya kita ramai-ramai dapat tambah ilmu pengetahuan dalam bidang otomotif ni. Okey, jom sambung balik. Baik, di tempat ketiga, senarai amphibious vehicle yang paling best dan mungkin yang paling praktikal dan dah terbukti pun kegunaan dia adalah Amphicle model 770. Kalau korang nampak kereta ni yang rupa dia macam klasik, memang pun sebab kereta ni dah lama dibuat. Dia dibuat pada tahun 60-an lagi. Rupa dia pun simple,
nampak macam tak complicated sangat. Cuma kereta ni dulu masa dia orang buat, ingatkan boleh jual banyak sampai 25,000 unit. Tapi last kali hanya lebih kurang 4,000 unit saja dibuat. Walaupun nampak simple dan tak terjual banyak, mungkin sebab harga yang mahal, yang saya kata kereta ni praktikal adalah sebab memang dulu polis dekat Berlin sana guna kereta ni untuk tujuan search and rescue. Maknanya kereta ni sangat berguna. Dia bukan setakat buat show saja dan bukan setakat mainan orang kaya. Cuma yalah, pada tahun 60-an dulu teknologi pun belum cukup matang lagi dan kereta ni tak boleh lari dari problem. Review kata kereta ni atas jalan performance dia average je sebab enjin pun enjin 1.2 liter saja. Tapi bila dalam air lagi slow performance dia. Memang tak boleh pergi laju. Dia punya slow tu sampai kritik cakap kereta ni adalah bot paling laju dekat darat dan kereta paling laju dekat atas air. Tak salah kan statement ni. Tapi ada juga orang yang gila sikit ni. Dia guna kereta ni untuk menyeberang Selat Inggeris pada tahun 65. Kira okey lah tu. Sampai juga dia ke seberang kan. Dapat jimat duit naik bot. Tapi disebabkan kereta ni kurang demand, jadi production dia tak tahan lama lah. In fact tak sampai 10 tahun pun. Dan disebabkan teknologi ni teknologi lama, mungkin sekarang dah tak ada lagi kereta ni yang operational. Yelah, korang berani ke nak bawa kereta tahun 60-an dulu masuk dalam sungai? Baik, di tempat kedua pula, senarai amphibious vehicle yang paling best adalah the Rainspeed Scuba. Kereta ni Rainspeed, founder dia cakap dapat inspirasi dari cerita James Bond, yang mana kereta ni sepatutnya boleh jalan dekat atas darat, boleh jalan dekat atas air dan sikit tak logik, boleh juga jalan dalam air. Jadi bila tengok Rainspeed ni kata dia boleh jalan dalam air macam kapal selam tu, saya rasa macam scam je lah kereta ni. Kereta ni largely based daripada kereta Lotus Elise dan diorang modify untuk jadikan kereta ni kereta elektrik. Maknanya dia guna bateri. Okay, so logik jugalah sebab kalau pakai enjin petrol biasa, macam mana nak dapat udara bila tengah menyelam kan? Manufacturer kereta ni claim yang kereta ni waktu dia terapung tu dekat atas air, speed dia boleh pergi sampai 6 km sejam. So tak laju sangat dan bila nak tenggelam, driver tu boleh floodkan interior tu dan bila dah masuk dalam air, dia boleh bergerak selaju 3 km sejam. Habis tu bila dah underwater, life support untuk driver dengan penumpang tu macam mana? Jadi part ni merepek sikit lah sebab kereta ni dia convertible, jadi tak ada bumbung. Jadi driver dengan penumpang akan basah sekali dan akan pakai oksigen mask untuk bernafas. Memang betul diikut cerita James Bond ni. Tapi kalau 3 km sejam tu susah sikit lah nak lari kalau kena kejar dengan orang jahat, betul tak? Jadi kereta ni nampak macam too good to be true lah. Dan sampai hari ni pun dia masih lagi wujud sebagai prototype saja. Tak ada lagi tarikh bila company ni akan produce dan berapa harga dia. Cuma company Rainspeed ni dia agak persistent lah dan beria-ia juga nak buat. Siap pergi Geneva Motor Show, siap masuk dalam 5th gear lagi. So publicity memang tak nak kalah lah. Korang rasa logik ke ada kereta yang boleh menyelam macam ni? Cuba komen dekat bawah. Baik, jadi kita dah tengok senarai kereta dua alam ni, daripada bas yang besar gedabak kepada kereta untuk mainan orang kaya, kepada kereta klasik dan kepada kereta yang tak logik. Tapi di tempat pertama ni memang kereta yang kita boleh beli sekarang dan mungkin kereta amphibious yang paling cool sekali yang wujud dalam dunia ni. Jadi kenderaan amphibious di tempat pertama dalam senarai ni adalah ProDrive Watercar Panther. Kereta ni lah yang dikatakan kereta yang paling versatile dan speed dia pun boleh tahan untuk drive sama ada dekat darat ataupun atas air. Sebabnya enjin yang diorang gunakan untuk kereta ni adalah enjin 3.7 liter. Besar betul enjin. Kalau dekat darat, kereta ni rupa dia macam off-roader lah, macam kereta jeep gitu. Dan speed dia boleh pergi sampai 130 km sejam. Dan kalau dalam air, top speed dia adalah 65 km sejam. Kira laju lah tu dalam air, dah macam speedboat. Kira kalau dalam air, memang kereta ni lah kereta amphibious yang paling laju. Jadi kalau kata korang nak belilah kereta ni, memang ProDrive ada jual. Cuma harga dia tu yang tak tahan. Dia lebih macam kereta sport yang kita tengok tadi, lebih kurang 800,000 harga dia, tak termasuk tax. Jadi sekali lagi agak terlalu mahal lah untuk orang biasa nak beli. Cuma cool factor dia tu memang kalah lah kereta amphibious yang lain. Tapi itulah, dah lah mahal, lepas tu tak ada orang beli. Dan sama juga macam company kereta amphibious yang kita dah tengok sebelum ni, company ProDrive ni pun tenggelam juga. Dia bankrupt.
harapnya kereta dia tak tenggelam samalah. Jadi kalau korang subscribe, memang sentiasa timbul lah channel ni, InsyaAllah. Jemput tonton banyak lagi video-video yang best-best dekat sini dengan dekat sini. Jumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum.